بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ursila malakul maut ila Musa alaihi salam falamma ja'ahu sakkahu فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن الثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah diutuskan malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ni hadis kita nak baca ni pelik sikit, ramai kita tak pernah dengar. Tapi ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ursila malakul maut ila Musa alaihi salam. Satu hari diutuskan malaikat maut untuk ambil nyawa Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu, bila malaikat maut sampai di depan Nabi Musa, sakkahu, Nabi Musa bagi penampang dekat dia. Faraja'a ila rabbih, malaikat maut lari balik jumpa Tuhan. Dia pergi nak ambil nyawa Nabi Musa, dia makan penampang. Lari balik jumpa Tuhan, faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Nabi Musa kata, ya Allah, aku diutuskan kepada satu hamba engkau yang dia tak mau mati lagi. Faraddallahu alaihi ainah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan malaikat maut itu.
Dalam syarah hadis ni dia cerita, dia kata malaikat maut diperintahkan oleh Allah pergi dekat Nabi Musa nak ambil nyawa dia. Bila dia sampai, dia kena penampang, mata dia cemeh sebelah. Saya mula-mula baca apa, ada hadis macam ni. Pergi ambil syarah dia dalam kitab Fathul Bari. Buka tengok, betul cerita dia. Dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut kata dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, engkau utuskan aku untuk pergi cabut nyawa Musa. Bila aku sampai, dia tak mau mati lagi. Dia penampang aku. Mata cemeh sebelah. Faraddallahu alaihi ainah. Allah mengembalikan balik mata hak cemeh tu. Elok balik. Wa qala irji' faqul lahu yadha' yadahu ala matni thawr. Tuhan kata dekat malaikat maut, hampi balik dekat Nabi Musa. Bila sampai dekat dia, kata dekat dia. Allah suruh malaikat maut pergi balik kepada Nabi Musa, kata dekat Nabi Musa, yadha'u yadahu ala matni thawr. Hang letak tapak tangan hang di atas belakang lembu jantan. Falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Tapak tangan hang letak atas belakang lembu jantan. Banyak mana bulu lembu hak ada di bawah tapak tangan tu, selai bulu umur hang panjang setahun. Tuhan suruh malaikat maut pergi kata dekat Nabi Musa macam tu, hang tak mau mati lagi. Okey, tak ada masalah. Tuhan boleh extend. Tuhan boleh tambah umur hang kalau hang tak mau mati lagi. Banyak mana umur hang yang akan ditambah ni, tapak tangan pergi tepuk di atas belakang lembu. Banyak mana bulu lembu dua ada di bawah tapak tangan tu, selai bulu umur hang panjang setahun. Qala ay Rabbi summa maza. Bila malaikat pergi beritahu dekat Nabi Musa alaihi salam, okey, Tuhan suruh aku mai pula ni. Tuhan suruh beritahu dekat hang, pergi pegang belakang lembu, banyak mana bulu dia ada, selai bulu umur hang panjang lagi setahun. Nabi Musa dengar. Bila dia dengar penjelasan daripada malaikat maut, dia tanya Tuhan balik. Dia kata, ay Rabbi summa maza. Dia kata, wahai Tuhan, lepas ditangguhkan umur aku sampai ke bilangan bulu yang ada di bawah tapak tangan aku ni, apa akan jadi kepada aku? Qala Allah Ta'ala summa al-maut. Hang akan mati lepas tu. Hadis ni nak beritahu dekat kita, kata mati ni kok mana pun mati. Umur panjang atau umur pendek. Diberi tangguh ataupun tidak. Tapi cerita kata mati, nama kata makhluk akan mati. Bila Nabi Musa tanya Tuhan, dia kata kalau aku boleh diberi tangguh hidup sebanyak bulu yang ada di bawah tapak tangan aku tu, selai bulu 1 tahun ditambah umur aku, kesudahannya apa akan jadi dekat aku? Tuhan kata summal maut. Lepas tu hang mati ya. Qala fal'an. Nabi Musa alaihi salam bila dengar macam tu, dia kata fal'an. Kalau macam tu saya pilih untuk matilah. Fasa'ala Allah an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bil hajar. Cuma Nabi Musa minta kat Tuhan satu. Kalau boleh, dia kata saya tak mau mati tang ni. Kalau boleh, biarlah saya mati dekat dengan ardul muqaddasah, dekat dengan Baitul Maqdis. Sekira-kira dengan Baitul Maqdis itu, dia kata ramyatan bihajarin, agak selontaran batu. Mana nak pergi mati dekat dengan Baitul Maqdis. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bila cerita benda ni, Nabi bersabda, Nabi kata, falau kuntu thamma la araitukum qabrah. Nabi kata, kalaulah sekiranya aku boleh pi ke Baitul Maqdis lah ni, la araitukum qabrah, aku nak tunjuk dekat hampa kubur Musa ni di sana. Ila janibit tariq, kubur Musa do ada tepi jalan. Indal kathibil ahmar, do ada di bawah timbunan tanah merah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia apa tuan-tuan? Kita duk mengaji agama lama dah, kita duk dengar hadis ni dah banyak kali dah, berapa ribu buah dah hadis kita dengar. Bila kata hadis tu riwayat Al-Bukhari, makna dia apa? Sahih. Tak usah duk buat model sembang kedai kopi pagi esok, dia kata merepek hadis apa, tak pernah dengar. Jangan kata begitu, kerana ini hadis Al-Bukhari. Kesimpulan daripada hadis ini, ulama hadis menyimpulkan, dia kata hadis ini menjadi dalil kepada ajal manusia boleh diubah atas perkenan Allah. Dan hadis ini, kata ulama hadis, tak bertentang dengan ayat Quran yang kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal satu-satu orang manusia, Allah tidak akan bagi awal, Allah tidak akan bagi lambat walau satu saat. Tidak bertentangan dengan hadis ini. Sebaliknya, hadis ini nak bagi tahu kata mati adalah satu yang pasti, cuma ajal boleh digenjak mengikut perkenan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang memelihara silaturahim, Allah akan panjangkan umur dia. Sama dengan hadis tu. Walaupun pada mulanya telah ditetapkan satu tarikh kematian kita, tetapi kerana doa, kerana macam-macam benda yang kita buat yang bersabit daripada hadis Nabi SAW, kata umur boleh panjang kalau buat benda tu. Kalau Allah perkenan, maka tarikh mati seseorang itu akan dipanjangkan. Tetapi kematian itu sesuatu yang pasti. Tarikhnya boleh berubah berdasarkan kepada perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada hadis ni apa tuan-tuan? Berdoa pada Allah, minta supaya Allah panjangkan umur kita. Dengan panjang umur itu lebih kebajikan boleh kita buat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita ada baca satu hadis di Masjid Brown Garden, Penang, daripada Abil Yasar radhiyallahu an. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaq wal haraq wal haram wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Abu Yasar radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini di antara doa Nabi. Nabi minta apa? Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada mati tertimbus. Nabi minta supaya tidak ditakdirkan dia mati tertimbus. Pergi beli rumah di lereng bukit, tiba-tiba tanah runtuh, mati tertimbus. Nabi minta jangan kena ke dia mati macam tu. Wa a'udzubika minat taraddi.
Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati jatuh tempat tinggi. Nabi minta supaya dia tidak dimatikan dalam keadaan begitu, dalam keadaan jatuh tempat tinggi. Nak naik buah sarung nangka, tunggin jatuh bih. Wa a'udzu bika minal gharaqi wal haraqi wal haram. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati lemah dalam air. Aku minta berlindung denganmu daripada mati terbakar. Aku minta berlindung denganmu daripada mati dalam keadaan tua nyanyuk. Al-haram. Ha simpui. Al-haram makna dia mati dalam keadaan dah jadi nyanyuk. Wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada di saat-saat kecederaan sebelum mati itu aku digelincirkan oleh syaitan. Takut nak mati lagi seminit lagi, dia punya kacau main ni, dia nampak habis segala benda orang tak nampak, dia nampak gangguan iblis, syaitan ni maksimum pada saat itu. Hanya orang yang dipelihara Allah selamat daripada gangguan dan gelinciran syaitan itu. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta padamu, janganlah matikan aku dalam keadaan nak lari daripada medan perang. Turun perang cantik dah, nampak lagu manakah, lari, tengah duk lari, orang tembak belakang, tak mau. Itu lari mudbiran, mati dalam keadaan kena tembak belakang, lari daripada medan perang. Wa a'udzu bika an amuta ladiran. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata aku minta berlindung denganmu daripada mati kena sengat menatang bisa, kena patuk ulang, kena lipan bara, kena hurung tebuan tanah dan sebagainya. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW minta berlindung dengan Allah daripada mati mengejut, mati tak ready, mati dalam keadaan tak prepare, mati dalam keadaan tak bersedia untuk mati. Semua jenis kematian yang disebut oleh Nabi SAW tadi adalah mati accident, mati terkambuh tanah, tengah duk tidur pukul 3, pukul 4 pagi, landslide, tanah runtuh, rup kata kambuh, mati, tak sangka nak mati, tak ada bertaubat, tak ada nak buat amal kebaikan secukupnya, mati dalam keadaan jatuh tempat tinggi, tak sangka baru tangkap tanah 3 ekar nak buat kebun dan sebagainya, jatuh tangga mati. Buat rumah 3 tingkat, pergi duduk naik round tingkat 3, rumah tak siap lagi, pergi duduk naik round, pijak apakah berum, jatuh mati, tak ready, tak bersedia untuk mati. Minta berlindung daripada mati lemah dalam sungai, lemah dalam laut, seronok cuti bawa anak pinak pi berkelah tepi laut sebagainya, drowning, mati lemah. Wal haraq, mati terbakar, tak sangka tidur tadi sembang anak beranak bini semua elok-elok, tidur malam tu ditakdirkan Allah rumah terbakar, tak bersedia. Wal haram, yang ni pun Nabi minta berlindung, tak mau mati dalam keadaan kita ni lah umur tua lanjut sampai jadi fitnah, tak mati-mati lagi. Anak pakat tak mau jaga dah, kencing berak buh kain, anak ni tak mau berkeli sama anak-anak, telinga kita duduk dengar. Nabi minta kepada Allah, kalau boleh tak mau sampai lagu tu, dan minta supaya tidak mati dalam keadaan kena patuk, kena sengat menatang bisa. Dalam sebuah hadis semalam kita baca juga, riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ayana, atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Musa kata, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas, bila betul-betul kita akan tahu kesudahan seseorang itu macam mana? Bila kita tahu? Bila betul-betul kita boleh tahu kata satu orang ni mati dia beriman? Bila betul-betul kita boleh confirm dia ni mati dalam keadaan Islam dan beriman? Bila betul-betul kita boleh tahu kata satu-satu orang ni dia mati kafir? Wal-'iyazubillah. Bila betul-betul kita boleh tahu? Sahabat tanya Nabi. Nabi kata iza ayana, daripada perkataan ainun, mata. Ayana maksudnya apabila mata memandang, tu baru tahu. Lagi boleh sihat, lagi boleh duduk bercakap, lagi boleh duduk bergerak sana sini, lagi boleh duduk sembang dengan orang, selagi boleh duduk baca duduk apa, tak tahu lagi kita mati kita lagu mana, tak tahu lagi. Hari ni alhamdulillah elok, sehari 5 kali jemaah masjid. Esok tak tahu, minggu depan tak tahu, bulan depan tak tahu, tahun depan tak tahu, 10 tahun ke depan tak tahu. Tahkah hak elok duk main masjid, elok berkawan dengan orang baik-baik dan sebagainya, sikit punya pasal, sikit punya pasal kecil hati dengan anak, itulah racun bunuh diri. Na'udzubillahi min zalik. Ada tak ada tuan-tuan kes macam ni? Ada. Dalam hadis tuan-tuan tengok, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, sahabat Nabi turun pergi perang sama dengan Nabi, turun pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis medan perang, mayat bergelempangan dok ada. Nabi dengan sahabat-sahabat hak tinggal ni pergi cek mayat seorang-seorang. Sampai dekat seorang, Nabi kata huwa min ahli nar. Nabi kata dia ni ahli neraka. Sahabat terkejut. Sahabat kata, dak ya Rasulullah, dia ni tadi masa perang tengah duk berkecamuk tadi, dia ni nampak berani duk pergi ke depan. Tak mungkin dia ahli neraka. Nabi kata bal huwa min ahli nar. Nabi kata tapi dia ahli neraka. Bila disiasat balik, rupa-rupanya dalam perang dia cedera parah. Tak tahan dengan sakit cedera tu, dia ambil anak panah tikam diri dia. Mati bunuh diri, min ahli nar. Jadi detik akhir itu yang penting. Itu yang duk minta tu, yang duk minta dekat Tuhan apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, bagilah aku punya penghabis ni elok, janganlah bagi penghabis aku tak elok. Pasal apa? Pasal tak tahu. Kerana itu manusia tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk nak bercakap besar, kata dia bagus. Pasal kesudahan tak tahu lagi. Sebab tu Islam tak bagi seorang pun daripada kita ni pergi duk buka kancing baju, duk bercakap kata aku okey, aku beriman, aku tak apa dah, hampa ni teruk. Tak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Kita tak tahu kawan hak kita duk kata huduh tu kesudahan dia macam mana. Tahkah dia nak jadi terbalik? Kita pergi habis tak elok, dia pergi habis elok. Allah saja yang mengetahui benda ni. Semua orang kena rendah diri, minta kepada Allah, minta habis kita keadaan elok. Maka Nabi SAW bila sahabat tanya, bila betul-betul kita nak tahu satu orang tu mati beriman ke tak ke, Nabi kata iza ayana, apabila mata memandang, maksudnya nak mati dah. Dalam syarah yang lain dia kata apa? Apabila ayana, apabila dia nampak, mata dia nampak malaikat sudah mai. Masa itulah baru kita tahu kesudahan hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, kanat wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafah wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salah
wa ma malakat aymanukum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas kata adalah di antara wasiat akhir Nabi sebelum wafat. Waktu Nabi sedang meniti detik-detik akhir kewafatan dia, di antara benda yang terbit di mulut Nabi ini as-salah. Nabi kata semayang, jaga elok-elok. Nabi ni dah menjelang wafat ni, fikiran duk ingat satu aja, pesan dekat anak cucu, pesan dekat umat hadu ada ni, as-salah, semayang jaga. Untuk bayangkan Nabi, apabila Anas bin Malik kata Nabi ni di antara wasiat dia, hina hadarathul wafah, ketika hadir kepadanya kematian, maksudnya di saat-saat akhir tu, wa huwa yugharghiru bi nafsih, ketika nyawa sudah dighargharah, di ketika Nabi tengah nazak, ketika Nabi tengah lorat, ketika Nabi dah duk tenat dah tu, di antara benda hak Nabi duk ingat ni apa dia? As-salah. Nabi kata semayang. Pesan ke anak-anak, pesan ke umat. Wa ma malakat aymanukum, dan satu lagi, jangan buat naya ke hamba abdi, jangan buat naya ke orang suruhan. Kalau kita hari ini, jangan buat naya dekat pembantu rumah. Nabi pesan benda ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu habuan orang nak mati, habuan kita yang pergi menziarahi orang sakit ataupun orang mati. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira, fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت ففعلت فأعقبني الله من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dia ni isteri Nabi. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza hadartumul marid awil mayyit, apabila hampa pi ziarah orang sakit ataupun pi ziarah orang mati, Nabi kata, faqulu khairan, cakap benda elok-elok. Tu kita pi ziarah kawan sakit, kita pi ziarah kawan mati, satu kena ingat, di rumah orang sakit dan di rumah kematian ni, satu kena ingat, Nabi kata apa? Faqulu khairan, cakap hak baik-baik tentang dia. Jangan masa tu pergi buka pelik-pelik. Korang seorang ada piti kamekok ni, jangan. Walaupun semasa hidup dia macam tu, dia dengan Tuhan sudah. Duduk di rumah orang sakit, duduk di rumah orang mati, faqulu khairan, cakap hak elok. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Nabi kata kerana malaikat hak ada di rumah orang sakit, hak ada di rumah kematian ini, kerja malaikat yang ada di dua tempat ni apa dia? Yu'minuna ma taqulun. Apa hampa kata, malaikat akan mengaminkan kata-kata itu. Cakap elok.
Malaikat aminkan benda elok. Mudah-mudahan itu doa kepada dia. Falamma mata Abu Salamah, Ummu Salamah kata apabila suami dia Abu Salamah mati, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi rumah Nabi, pergi bagi tahu. Kata dia, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Dia lari pergi rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suami saya Abu Salamah sudah meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma ghafirli walahu. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, cakap di mulut kamu, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, walahu, dan suami aku yang mati ini. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan minta kepada Allah supaya Allah ganti kepada hang suami yang lebih baik. Kita tuan-tuan, bila orang habaq kat kita berita kematian, selain daripada istirja', selain daripada kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doa. Orang SMS kat kita, ustaz, kawan kita haji sekian-sekian meninggal, simpan pukul 11. Kita jawab balik, terima kasih atas pemberitahuan, Allahumma ghafir lahu, Allah ampunkan dia. Kita hari ni bila orang abang, ustaz, kawan kita Polan bin Polan meninggal, kita jawab balik Al-Fatihah. Jawab Al-Fatihah, tak baca pun Fatihah, jawab Al-Fatihah. Kita bukan disuruh lagu tu, kita disuruh doa kepada orang yang mati ni. Bila dia hantar main mesej kata sahabat kita meninggal, jawab balik Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dia. Bila Ummu Salamah mai di rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Ya Rasulullah, Abu Salamah suami aku dah meninggal. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, walahu, dan ampunkan dia suami aku yang mati ini. Wa aqibni minhu uqban hasanah, gantilah kepada aku satu pengganti yang lebih baik. Bila Nabi ajak Ummu Salamah macam tu, Ummu Salamah duk ingat dalam kepala, ada lagi ke orang yang lebih baik daripada laki dia, Abu Salamah, kerana bagi dia laki dia tu yang terbaik. Ni Abu Salamah ni manusia baik, kita kata keramat hidup, laki bini hidup aman damai, bini tak pernah kecil hati dengan dia. Punya bagusnya Abu Salamah ni, bila Nabi kata dekat Ummu Salamah, hang minta kepada Allah, Allah ganti dekat hang satu suami yang lebih baik. Teringat dalam hati dia, ada lagi kah orang yang lebih baik daripada laki dia, Abu Salamah? Qalat fa fa'altu. Ummu Salamah kata, Nabi abang lagu tu, aku buat lagu tu. Selagi mayat duk ada, lagi tu aku duk minta dekat Allah, ya Allah, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dia ni, suami aku ni. Kalau ada salah silap dia tang mana, ya Allah, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Sama macam kita tuan-tuan, kalau kita menghadiri pengkebumian, kita duk ada di tanah kubur, bila orang nak kebumikan mayat, Nabi ajak apa? Nabi ajak suruh kita yang duk tengok mayat nak masuk liang, nak kambuh tu, Nabi ajak kita sebut 3 patah aja. Bismillah. Sebut bila tengok mayat duk turun tu, bismillah. Wa fi sabilillah. Wa ala millati Rasulillah. 3 tu aja. Ni ada di kubur ni. Kita tak sebut, tak ada pernah dengar siapa duduk sebut bismillah, tak pernah dengar siapa kata fi sabilillah, tak pernah dengar siapa pun kata wa ala millati Rasulillah. Sedangkan itu hadis sahih, Nabi ajak suruh kata lagu tu bila menghadiri pengkebumian. Hak kita duduk dengar ni apa dia? Hai suara mai cangkui hang turun mai seorang lagi. Tu yang kita duduk dengar di kubur ni. Kita tak dengar pun satu orang duduk sebut bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah, wa fi sabilillah dan pada jalan Allah, wa ala millati Rasulillah dan mati dia ni di atas agama Rasulillah. Itu yang Nabi ajak.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Ummu Salamah, dia kata apa? Bila Nabi ajak aku, suruh aku doa kepada suamiku, Allahumma firli walahu, ya Allah ampunkan aku, ampunkan laki aku baru mati ini, dan gantikanlah kepada aku dengan satu orang yang lebih baik. Maka aku buat apa yang Nabi kata, fa'aqabanillahu man huwa khairun minhu. Sungguh, kata Ummu Salamah, Allah ganti kepada aku satu orang yang jauh lebih baik daripada laki aku, Abu Salamah. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis iddah, Nabi pergi meminang dia. Atas perintah Allah, Ummu Salamah dipilih untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, benda-benda macam ni kita kena tengok. Supaya apa? Supaya kita boleh perelok hak kita duk buat hari-hari. Hari-hari kita dengar cerita orang mati. Kadang-kadang selang sehari, seminggu sekali kita pergi tengok kawan-kawan adik-beradik mati. Cuma tak kena cara macam yang agama suruh. Kita jadi adat lagu tu aja. Jadikan adat itu ibadah. Bila pi Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu minal mahdiyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Doa macam tu. Bila ada kematian, kita semayang mayat, pergi sampai ke kubur, masa orang duk simpan tu, bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. 5 kali ulang, tak apa karun. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Itu di kubur. Buat yang tu dengan niat apa? Ini Nabi ajak, pahala dapat. Di samping hak Nabi kata apa? Kalau sekira kita menghadiri sembahyang mayat, kita mengiringi mayat, dan kita berada di perkuburan waktu tanam mayat, maka dia dapat 3 qirat. 3 qirat. Qaf, ra, alif, ta. Qirat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, qirat tu apa? Nabi kata, qirat, 1 qirat, pahala dia besar bukit Uhud. 3 qirat maksudnya dapat pahala besar 3 bukit Uhud. Mudah-mudahan lepas ni ziarah kita menjadi ibadah, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Baharul Mazi jilid 13. Muka surat 209. Muka surat 209 bab ma jaa fil kibr. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang takabbur. Takabbur, kita dengar Allahu Akbar. Daripada perkataan kaf bara, maksud dia besar. Allahu Akbar, Allah Tuhan Maha Besar. Takabbur maksudnya orang yang membesarkan diri, maksud dia sombong. Ketahuilah saudaraku, orang yang besar diri dicela oleh syarak. Dia start macam tu. Orang yang besar diri, agama tak suka orang macam ni. Dan ditegah jangan sesiapa membesarkan diri. Agama pesan lagi supaya jangan ada dalam diri kita ni berasa sombong, tak mah. Atas harta yang ada ke, atas ilmu yang ada ke, atas kesenangan hidup yang ada ke, atas rupa paras yang ada ke, atas pengaruh yang ada ke, atas kuasa yang ada dalam tangan ke, apakah, jangan besar diri. Maka siapa membesar diri, nescaya tidak masuk syurga, dia kata. No. Ada sombong, Allah tak akan bagi tempat kepada orang sombong dalam syurga. Melainkan kemudian daripada menanggung azab yang sangat di neraka. Melainkan kadar dosa sombong dia tu, dia dihumban ke neraka. Tebus semua dosa tu, baru boleh masuk syurga. Kalau dengan sombong tu nak terus syurga, tak boleh, Tuhan kata. Hang kena pi celong masuk dalam neraka dulu sehingga tertebus dosa sombong itu, baru boleh keluar, baru boleh pi syurga. Bermula dalilnya adalah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة
man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga satu orang yang dalam hati dia ada sebesar biji sawi daripada sombong. Bukan seumur hidup sombong dah, pernah sekali dia sombong. Sekali tu, sikit aja, sikit tu tertahan daripada masuk syurga. Melainkan akan dimasukkan dia ke dalam syurga kemudian daripada azab atas kadar dosa besar diri itu. Kan dalam Quran Tuhan kata apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat jahat besar hama, Tuhan akan balas. Siapa buat baik besar hama pun Tuhan balas. Pasal apa? Pasal itu sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak lepas atas dunia hang buat tahana, hang buat naya, hang buat zalim. Tuhan tak lepas. Sana kena balas. Walaupun atas dunia terlepas, sana kena balas. Manusia kalau dia faham benda ni, dia tak buat tahanan korang di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata iman yang sikit tidak akan masuk neraka sehingga kekal di dalamnya. Kalau kita ada iman sikit pun cukup. Berapa lama pun kita kena azab di neraka, satu hari kita akan masuk syurga. Pasal apa? Pasal ada iman sikit saja. Apa dia? Pernah masuk Islam, pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia kedarah harak, dia berzina, dia berjudi, dia macam-macam benda salah dia buat. Tetapi dia Islam, dia tidak pernah menafikan dan merosakkan Islam dia. Orang minum arak berdosa, tetapi tak kafir selagi mana dia tidak menghalalkan arak. Dia minum arak, orang kata kat dia ni hang Islam ke apa? Dia kata Islam. Dan ni yang duk kedarah arak ni apa? Dia kata aku tak payah dah, aku kalau tak kena aku tak boleh tidur. Benda ni haram hang tahu ke? Dalam Quran Tuhan kata haram. Aku tahu, dia kata, tapi aku nak buat macam mana? Aku terpaksa juga kena minum arak. Dia halalkan dak arak tu? Dah, bagi dia arak tu haram, dia tahu. Cuma dia atas kelemahan dia ni, dia tak boleh berhenti benda tu. Orang macam ni masuk neraka lama dia ni, tapi satu hari dia pergi syurga juga. Berbeza dengan satu orang minum secawan aja. Mai secawan, dia kata dia minum secawan aja. Orang kata kadang ni yang hampir minum arak ni pasal apa? Dia kata bagi aku arak tak haram. Orang mai kata dia astagfirullahalazim, hang istighfar, hang bertaubat, hang minta ampun kepada Allah, hang sudah menghalalkan benda yang Allah haramkan. Dia kata tak, bagi aku arak tak haram. Orang buat mai dekat dia ayat Quran tunjuk ni, buka hang tengok ayat, hang tengok makna sebelah dia. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Quran kata benda-benda ni termasuk arak ni haram, hendaklah hang jauhi. Ni ayat ni menunjukkan kata arak ni haram. Hang baca makna dia, dia baca, dia kenyah, dia senyum, dia tak tahulah, bagi aku tak haram. Dia kafir. Yang ni walaupun kena secawan, selagi mana dia tidak bertaubat kembali kepada Islam, mati dalam keadaan menghalalkan benda yang Allah haramkan, kekal di neraka selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebab bahaya bila dia buat bercakap pandai dan sebagainya ni, bahaya. Kalau dikiaskan, tosah bercakap dalam soal arak, menghalalkan arak, menghalalkan judi, tosah bercakap benda lain. Benda dan Quran bagi tahu, dia piduk nafi benda tu. Orang kata dia ni hang ni bagus dah, buat kerja bagus, rajin, orang semua puji, tapi hang duk biar bini tak pakai kelumbung ni, karut tu. Orang pergi kata kat dia begitu. Dia pergi kata balik, dia kata awak pakai kelumbung tak pakai kelumbung apa beza? Dia kata hang tahu tak, dia kata berapa ramai orang pakai kelumbung hari ni hidup berzina. Dia pergi kata begitu.
Orang pergi kata balik, bab orang pakai kelumbung berzina itu bab lain. Bab pakai kelumbung itu perintah Allah, itu bab lain. Jangan duk campur dua benda tu. Perintah pakai kelumbung ni perintah Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain-kain tudung menutupi dada-dada mereka. Itu ayat wajib pakai tudung bagi orang perempuan. Ini ayat Quran. Aku tak peduli benda ni Quran ke apakah, aku bini aku minta nak pakai, aku tak bagi. Dia kata, cantik. Sama dengan hak Syekh kata arak tak haram tadi ni, sama. Dia menolak perintah Allah dalam Quran. Setelah diberitahu, kut-kut dia jahil. Ada orang pergi bagi tahu, tak peduli, nak dengan pendirian dia juga. Dia cari pasal dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu kata dalam bab agama kita tak boleh duk tunjuk kita ni keras kepala dengan Tuhan. Tak boleh. Kegagalan kita sebagai suami nak membentuk isteri, kegagalan kita sebagai bapa nak membentuk anak, jangan sampai kita menafikan perintah Allah. Kalau mereka kata kat kita ni apa, duk biar bini hang tak pakai kelumbung, kata aku pun tak tahulah, aku siang malam duk doa minta Allah buka pintu hati dia. Tak tahulah, Allah tak buka lagi setakat ni, tapi aku akan terus berdoa. Berapa punya cantik kalau jawab macam tu. Orang jatuh simpati balik pula kat dia. Kata dia bagus bini ni masa tak boleh pakai. Cantik balik dia tu. Tapi bila dia pula pergi duk bersekongkol dengan bini yang duk buat benda salah ni, pergi duk pertahan bini, pergi duk tolak ayat Quran dan sebagainya, disedarkan dia pun dia tak mau pakai, ini masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap tentang nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata iman yang sikit tidak menyebabkan kekal di neraka. Ada sikit iman dalam hati pun tak apa dah. Satu hari dia akan keluar daripada neraka, dia akan ke syurga. Dalil dia apa dia? Hadis. Dia kata wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Dan tidak masuk neraka dengan kekal di dalamnya orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada iman. Lama mana pun dia duduk dalam neraka, satu hari dia akan keluar dan pergi ke syurga. Kan dalam hadis, tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, Nabi cerita tentang manusia hak last keluar daripada syurga. Keadaan dia ni apa dia? Rentung, Nabi kata dalam hadis tu. Daripada hari mula masuk neraka sampai dia merupakan orang hak penghabis keluar daripada neraka ni, hal keadaan dia ni rentung. Diperintahkan kepada malaikat suruh pergi celup dia hak rentung ni di dalam ma'ul hayat. Dalam hadis kata pergi celup dia ni di dalam air kehidupan. Wallahu a'lam. Cerita ni semua cerita di sana esok. Ambil dia tu, malaikat pergi celup masuk di dalam ma'ul hayah. Ma' maksudnya air, hayah hidup. Pergi celup, angkat-angkat naik, tumbuh balik badannya jadi manusia biasa balik, dan dibawa dia ke syurga. Bila dia nak sampai syurga tu, dia tanya malaikat ni, hamba Allah yang menjadi orang terakhir, Melayu terakhir ke apa dia panggil. Dia tanya malaikat, dia kata ni aku ni last dah ni, tak ada siapa dah, beralih kiri kanan tak ada siapa dah. Dia kata ada lagi ke tempat aku dalam tu? Masa orang pergi lambat ni, maklum saja lah, nak cari parking pun tak ada dah. Dia kaki lambat ni. Bila malaikat nak bawa dia pergi ke syurga ni, puas dah, kena rentung dah dalam neraka ni. Bila dicelup di dalam ma'ul hayah, tumbuh balik ni, jasad tubuh badan dia ni tumbuh balik jadi rupa manusia, dibawa dia ke syurga. On the way nak pergi ke syurga tu, dia tanya malaikat, dia kata aku ni ada lagi ke tempat habuan aku di sana? Bila sampai di sana, Allah kata dekat dia, inilah tempat kau di dalam syurga. Tengok-tengok, Masya Allah, punya besar. Allah kata dekat dia, 10 kali ni aku akan bagi kepada engkau. Tu hak last tu, Melayu terakhir tu. Macam tu punya Tuhan nak bagi. Yang kata masuk syurga ni, begitu layanan dia. Alangkah baiknya kalau kita jadi orang hak awal masuk.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abi Hurairah, Abdullah bin Abbas, Salamah bin Al-Aqwa', Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang kita baca tadi, ramai sahabat lain meriwayatkan hadis yang serupa. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, dia kata besar diri itu bagaimana hakikatnya? Ni dia nak bincang. Yang kata sombong tu lagu mana? Bagaimana mengenalnya? Sesungguhnya besar diri ni satu sifat yang ada dalam hati seseorang yang bersifat dengan dia. Dia kata sombong ni dia satu perangai yang ada dalam diri orang. Sombong ni, iaitu satu orang itu nampak kepadanya lebih rendah dan lebih leceh daripadanya pada martabat dan pada kesempurnaan. Yang kata besar diri ni apa dia? Dia duk perasan dia lebih, dia duk pandang orang bawah. Ini besar diri. Dia berasa dia tahu, dia duk berasa orang tak tahu. Dia duk berasa dia betul, dia duk berasa orang tak betul. Dia duk berasa macam dia berilmu, dia duk berasa macam orang jahil. Ini besar diri, dia kata. Makna siapa-siapa daripada kalangan kita termasuk saya, bila dia duk main rasa macam tu, itu ciri-ciri sombong. Itu ciri-ciri sombong. Bila keluar di mulut kita kata-kata yang orang dengar faham kata kita menghina orang, itu sombong. Bila kita rasa kita lebih, sendiri kita nanti pandang orang hina. Ini sombong, dia kata. Apabila sudah beriktikad di dalam hatinya demikian itu, maka sudahlah ia besar diri serta mengangkat dirinya. Dia mainlah. Ini tuan-tuan, bila ada tutup guru mengajar di masjid, mengajar bab tasawuf. Tasawuf maksud dia apa? Nak menyuci hati. Dia duk kelorok hati kita bagi jadi putih. Hati kita ni kotor. Guru yang main mengajar ni, kalau dia mampu kelorokkan hati kita, bila kita attend kelas dia, kita hadir kelas dia, kita dengar pengajaran dia, kita balik terpanggil hati kita untuk berubah, itu bagus. Kita pergi hadir kelas dia, kita duduk, kita dengar penyampaian dia tu bukan mai ke telinga, tapi dia mai ke hati, itu bagus. Bila kita dengar tu, kita rasa satu benda yang kita tak tahu nak cerita, kita rasa lazat, kita rasa sedap, kita rasa aku nak beramal dengan benda ni, itu bagus. Benda hak kita pi, hak kita dengar tu, kita balik, kita boleh bawa balik, kita boleh ingat, kita boleh mai satu momentum dalam hati kita ni nak buat benda tu, itu bagus. Guru itu bukan sahaja muallim, tetapi dia murabbi. Dia mentarbiah kita, dia didik kita, dia ubah kita daripada kita sebelumnya kepada kita yang baru ni. Maka itu asas ilmu tasawuf. Bukan asas ilmu tasawuf nak pergi join dia kena bayar 250, lepas tu dia bagi satu uniform dekat kita, lepas tu malam pertama kita kena tidur dalam liang kubur. Bukan itu. Ada jadi nukuk belah Selangor. Allahumma salli ala Muhammad. Satu sahabat, dia daripada hidup merapu dana, membujuk lalu melintang patah, semua dia redah buat. Tiba-tiba satu hidayah Allah mai ke dia. Dia rasa guilty, dia rasa bersalah ni Allah Ta'ala jatah. Dia rasa dia nak kena kampui balik ni segala kesilapan dia ni. Dia main macam, perasaan itu bagus, tapi jalan hak dia pilih itu tak kena. Bila dia main rasa macam tu, rasa dia berdosa sangat, dia rasa dia tertinggal sangat dah, dia rasa dia ni hina sangat dah, dia nak express, nak cover balik dia punya kelalaian hak dia tinggal tu, maka dia pergi cari guru hak tak mengajar masjid ni. Kerana persepsi dia, kerana pahaman dalam kepala dia, hak duk mengajar masjid ni semua ni ilmu kulit aja. Aku nak pergi cari hak isi betul ya. Dia berjumpa dengan isi nyok ni. Nak pergi join kena RM250. Dia bagi uniform kat dia, daripada ketayap, kain sorban, baju, seluar putih semua bagi dekat dia, satu beg.
RM250. Malam pertama kena pergi tidur dalam liang kubur. Korek tu bagi dia masuk tu, dia tutup dengan papan dengan apa, tunggu hang sehari semalam dalam tu. Keluar esok melupang teriak ni, tak tahu nak abang lah. Kononnya cara tu nak mengubah dia ni bagi sedar diri, kononnya. Lepas tu dia start lah mengaji apa pun tak mau, kira duk pergi rumah tok guru tu, duk meratib siang malam meratib. Akhirnya company hak ada pun melingkup, punah kerana habis semua. Di akhir pencarian dia rasa macam dia diperbodohkan dengan benda tu. Dia kembali ke tabiat asal, minum arak balik, apa semua buat balik. Masya Allah tuan-tuan. Saja cerita. Pasal apa? Pasal benda ni ada di celah-celah masyarakat. Jangan kita tersasar ke situ. Manusia ni bila dia rasa dia bersalah, dia nak tebuih tu. Nak tebuih tu bagi kena cara. Jangan pergi tebuih tak kena cara, menambah kerosot dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang bukanlah nak kata anak kita ni duduk di rumah, kadang-kadang pergi mengaji di mana apa-apa semua, balik-balik satu perubahan mengejut dekat dia. Jangan terus sujud syukur. Jangan terus alhamdulillah lah budak ni berapa belah tahun duduk dengan saya tak boleh nak bentuk dia, baguslah pergi mengaji mana tu, balik-balik mai dah duduk lambat, duduk tunggu bang yang nak pergi semayang apa semua. Nanti sah dulu, tengok dulu dia ikut apa, dia ikut siapa. Tengok dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata kemudian apabila dizahirkannya dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, bernamalah dia orang besar diri. Tadi dia duk perasan kata dia berilmu, orang lain tak ada ilmu. Sekali bila dia keluar cakap dia hina kawan tu, memang confirm dia sombong. Tak mau macam tu. Seperti duduk dia, ini dia nak beritahu ciri-ciri orang sombong. Seperti duduk dia sila panggung. Sila panggung ni nampak tu tak cantik ya. Kita kalau orang beradab, apatah lagi kita pergi rumah orang, kita tak akan sila panggung. Kita akan duduk lutut rapat dua tu, duduk, itu hormat. Pergi rumah orang duduk angkat kaki sila panggung, nampak pun sombong dah. Walaupun dia tak sombong, kebiasaan dia macam tu, tapi nampak sombong. Ni dia nak beritahu ni, sama macam cekak pinggang ni perbuatan iblis ketika dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis, Allah kata sujud kepada Adam, fasajadu, semua makhluk ada sujud dalam erti kata hormat, illa iblis, melainkan iblis dia duduk berdiri cegat. Dalam hadis Muslim kata apa? Duduk cekak pinggang. Maka cekak pinggang itu tanda kesombongan. Pasal iblis pada hari dia dilaknat oleh Allah, dia cekak pinggang di depan Allah. Maka itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan sombong. Seperti duduk dia sila panggung ataupun duduk dalam keadaan mengeraskan batang leher, duduk melenggak, nampak sombong dah. Duduk, kita tengok bola pergi jauh, nampak sombong kat siapa? Dan memandang orang dengan ekor mata. Ni ciri-ciri orang sombong. Semalam kita cerita tentang satu bekas rahib Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam. Kita baca tafsir surah An-Nisa semalam ni, dia main cerita tentang Abdullah bin Salam. Dia ni bukan setakat Yahudi, dia rahib Yahudi di Madinah. Masa tu panggil Yasrib, belum panggil Madinah lagi. Di Yasrib pada ketika itu dia adalah rahib Yahudi nombor 1. Yahudi semua kira refer dekat dia. Dia tok guru besar dalam masyarakat Yahudi, Abdullah bin Salam. Tapi dia study kitab Taurat ni, dia study betul punya, dia belajar betul punya, dia baca semua. Di dalam Taurat menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila mai ke telinga dia, orang duk habang kata di Mekah sana ada satu orang nama Muhammad bin Abdullah, mengaku kata Nabi. Dia duk dengar cerita Muhammad ni, sambil duk baca dalam kitab Taurat. Muhammad ni kah yang Taurat duk sebut ni? Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Nabi sampai-sampai Nabi bagi satu ucapan sulung di bumi Madinah. Dia pergi join sama. Itu yang kata Abdullah bin Salam. Dia ikhlas. Dia ikhlas. Dia pergi join sama. Orang Yasrib ataupun orang Madinah kenal dia. Dia ni orang hebat dalam masyarakat Yahudi. Yahudi kubur mereka lah di Madinah masa tu. Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Tiga-tiga ni duk ada di Madinah. Bila dia mai dalam majlis Nabi bagi ucapan sulung, bila dia mai orang semua duk tengok dia. Abdullah bin Salam, nama dia sebenarnya Husain bin Sailam. Bila mereka tengok dia mai, dia kata dia ni pun mai ni, apa cerita? Dia dengar Nabi punya ucapan daripada awal sampai habis. Nabi tak ada cakap apa. Ucapan sulung Nabi di Madinah, Nabi cuma kata apa? Nabi kata kita sama orang Islam, afsyus salam, sebarkan salam. Jumpa sama-sama kita, hang doa aku doa hang. Assalamualaikum, selamat atas hang. Dia jawab balik Alaikumussalam, hang pun selamat. Nabi habaq yang tu. Very simple punya teaching Nabi bagi kepada penduduk Madinah. Nabi kata wa at'imut ta'am, kita sama kita kalau ada yang susah, hak ada lebih sikit buat makan, bagi dia makan. Nabi kata apa? Kita bangun, wan nasu qiyam, dalam keadaan manusia duk tidur tengah malam, bangkit semayang malam. Hampa akan masuk syurga, Nabi kata. Abdullah bin Salam bila dengar benda ni menyentuh hati dia. Mata dia duk perhati Nabi atas bawah, sebiji macam Taurat kata. Ucapan Nabi dia teliti daripada awal sampai habis, sebiji macam Taurat kata. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di depan Nabi, Nabi pula tengok dia. Nabi tengok dia, Nabi tatap wajah dia. Dalam hadis kata, ni hak kita kata orang sombong ni, dia tengok macam mana? Tengok ekor mata. Nabi tak. Yang main ni Abdullah bin Salam ni, main Nabi tengok dia depan-depan, Nabi tengok dia. Nabi senyum dekat dia. Nabi tanya dia, hang nama apa? Ni rahib besar Yahudi ni. Nabi tanya dia, hang nama apa? Kalau dalam bahasa Arab tertib kita ni, kita nak tanya orang nama apa, kita tanya apa? Ismukal Karim. Apa nama hang yang mulia? Ismukal Karim, itu bahasa orang berbudi bahasa. Kalau bahasa gangster kampung dusun, dia tanya ismuk. Hang nama? Ismuk. Orang yang bersopan dia tanya ismukal Karim ya akhi. Nama hang yang mulia apa? Apa jawab Abdullah bin Salam? Dia kata Al-Husain bin Sailam. Nabi golek kepala. Nabi kata no. Mula daripada hari ini hang nama Abdullah bin Salam. Bila Nabi sebut lagu tu kat dia, jatuh air mata dia. Dia kata dekat Nabi, mula daripada hari ini sampai bila-bila aku tidak akan tukar nama ini. Dia berkenan nama Nabi bagi tu, Abdullah bin Salam tu berkenan dia. Mula pada hari ni sampai bila-bila aku tidak akan tukar nama ni. Dia kata, ya Muhammad, aku nak tanya 3 benda. Hang jawab. Kalau betul hang jawab, hanglah Nabi yang dibangkitkan oleh Allah, yang diceritakan dalam kitab kami. Dia bagi 3 soalan tu, kita cerita lain kali lah. Dan Nabi jawab. Bila Nabi jawab, dia kata, ya Muhammad, aslimni ya Muhammad. Masuk Islam dia. Terkejut habis orang-orang yang dah Islam di Madinah ni. Hadis tu panjang. Cerita tentang Abdullah bin Salam ni panjang. Nak habaknya apa tuan-tuan? Nabi SAW tu akhlak dia tu. Mai satu rahib Yahudi, takkan Nabi tak kenal, tapi Nabi bagi respect kepada dia. Hormat yang Nabi bagi kat dia tu habis dia.
Pasal kita tak boleh jadi lagu tu tuan-tuan. Pasal kita ni pergi jadi joh tak tentu punca. Pasal kita ni pergi jadi tak bagus kita ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata di antara ciri-ciri orang sombong itu ialah pandang orang dengan ekor mata dan duduk dia di atas kursi dengan menggoyang lutut. Dahlah sila panggung. Satu macam yang duk goyang dah nak buat contoh pun tak boleh tuan-tuan. Pasal media ni ganggu, tak boleh nak buat contoh. Dahlah duduk sila panggung tu pun nampak tak elok. Satu macam yang duk goyang pula. Itu sombong dia kata. Dan ni lagi kasang dia kata. Dan rokok dia kata rupa-rupa tersepit ataupun tidak tersepit di ujung bibir. Lagu duk bubuh, lagu macam nak jatuh tak jatuh, lagu nak jatuh tak jatuh. Sombong. Biasa tengok ini macam ni. Nak tunjuk ke lamanya dia hisap rokok, nak tunjuk ke rosaknya paru-paru dia ni. Kan? Bila hisap rokok ni buh di bibir, mulut ni bubuh, lagu nak jatuh tapi tak jatuh. Nak tunjuk championnya dia, kontrol rokok tu tak jatuh. Lagu tu. Dia kata apa? Ni menyombong punya kaki dia buat kerja lagu ni. Zaman lah lebih lagi lah. Mungkin zaman Syekh Idris Al-Marbawi tak ada lagu ada lah ni. Ni buah rokok atas telinga ni. Itu lagi kasang lah. Kalau ada zaman dia tulis lah dalam kitab ni. Tapi tak ada. Zaman kahang macam tu tak ada lagi zaman dia. Takat buah hujung ni lagu tu aja. Lagi kahang zaman lah ni. Lagi kahang apa? Kotak rokok buah dalam baju ni. Buah atas ni. Satu pangkat duk ada atas bau ni. Cukup sombong. Cukup sombong. Lagi teruk ni dia papak dengan rokok-rokok dengan tembakau dengan Putin dia papak habis sekali. Ni tak boleh pakai langsung. Dia nak apa? Kata apa? Sombong. Kalau buat perangai, buat kelaku macam tu, itu sombong. Tak bagus. Dan setengah daripada membesar diri itu ialah tak mau kerja dengan orang. Ini lagi satu perangai. Dia rasa dia ni high class. Dia rasa dia ni standard dia lebih sikit. Bila masjid anjurkan gotong royong, tak mai. Aku takkan nak mai sembahyang jemaah boleh. Gotong royong bagi aku, bukan standard aku lah, bagi kat bawah. Dia tak boleh tu nak turun pi ke bawah tu. Dia nak jadi Sultan Muhammad V Kelantan ni tak boleh. Tu abang lagu tu senang. Saya syok sungguh kat dia ni. Tuan-tuan, pi semayang, pi apa, duk pakai jubah dengan pendek tu. Masuk masjid semayang apa semua, keluar main ambil selipar dia sendiri, ambil buah di kaki, pakai angkat tangan salam orang naik kereta balik. Syok tuan-tuan. Kita tak boleh jadi sultan pun tak apa, tumpang syok dengan dia pun tak apalah. Orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata ulang kalau dia turun pi menyusok akang. Hilang tak bisa dia? Kalau dia ulang senduk, dia ulang senduk juga. Kalau dia ulang kapak, dia ulang kapak juga. Walaupun dia duduk di akang pokok. Dia patut jadi hadis sak mula tadi. Tak dan pergi hospital, biru badan habis tontok. So dia jangan bimbang kerana aku ulang senduk, aku tak boleh duduk di padu pokok. No, hang tak payah bimbang. Bisa hang ada di situ. Bahkan kadang-kadang lebih bisa lagi. Pasal apa? Pasal orang tidak hormat dia, pasal kedudukan dia, tapi orang sayang kat dia. Orang Kelantan lah ni tuan-tuan. Sultan hamba dia kata. Sultan hamba. Dia syok tu sultan macam tu. Inilah sultan hamba. Hamba bangga jadi orang Kelantan dia kata. Dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk kita baca malam ni betul macam yang hadis duk kata. Sombong ni bila buang, naik kita ni. Siapa buat naik? Allah buat naik kita. Tak gaduh susah payah paksa orang, suruh orang hormat, tak gaduh. Hampir rendah diri aja orang angkat hang bagi tinggi. Pasal apa orang angkat? Pasal Allah campak dalam hati orang rasa hormat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara sifat sombong itu ialah tak mau kerja dengan orang. Bahkan kalau nak buat sendiri, buat dulu pada orang. Dia tak mau campur dengan orang. Dan setengahnya marahkan orang, tak mau tegur dia dan tak mau bagi salam kepada dia. Ataupun tak mau nak menyampaikan hajat dia. Dia kira orang aja kena jaga dia. Dia tak pernah jaga orang.
Dia mau orang semua hormat dia. Dia tak pernah hormat orang. Dia tunggu orang bagi salam dekat dia. Dia tak bagi salam kat orang. Pelik jadi lagu tu, pelik. Sebab zaman dulu kan kita sekolah, bila cikgu masuk kelas, kita kena bagi salam kat dia. Dia mai kelas kita, dia masuk mai, budak-budak kena bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Ada ke satu benda lagu tu? Laubah dah. Bila cikgu masuk, cikgu bagi salam. Assalamualaikum. Memang kena, tu baru kena. Kita mai, kita bagi salam. Budak-budak jawab lagi bagus. 30 orang, 35 orang, 40 orang doa dekat kita. Waalaikumsalam. Tapi heran pasal dulu tu dia pergi jadi lagu tu. Assalamualaikum, dia jadi lagu tu. Lagi heran apabila cikgu masuk ni 40 orang bagi salam kat dia, dia tak jawab. Lagi heran yang tu. Ada tak ada tuan-tuan bisa jumpa orang macam ni, hak jenis tak jawab salam ni? Pening kepala kita ni. Kita jumpa dia, Assalamualaikum tuan. Tak nampak menguek mulut, tak nampak apa dengan lagu duk buat cengih, lagu mana ke? Ish, dia ni kata. Lagi sekali anak buah dia tak bagi salam kat dia. Pasal apa dia tak bagi salam pun buat habis karan aja. Dia tak jawab salam kita. Dia pun tak bagi salam kat dia. Bila tak bagi salam, dia panggil mesyuarat, dia marah orang. Saya nak tegur ni, dia kata ni. Ni, you all semua, dia kata jumpa tak bagi salam. Pasal apa? La ilaha illallah. Tuan-tuan pernah dah jumpa hadis cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, keluar daripada rumah purposely, semata-mata tujuan nak pergi bagi salam dekat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumah semata-mata tujuan dia nak pergi bagi salam dekat Nabi. Pasal apa? Pasal tidak pernah mereka dapat peluang nak bagi salam dekat Nabi. Sebaliknya Nabi bagi dulu dekat mereka. Sahabat ni sampai terpaksa ambush. Ambush ni maksudnya apa? Serang hendak, dia panggil. Kena tunggu Nabi mai keluar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagu tu kena buat. Pasal apa? Kalau tak buat macam tu, Nabi akan bagi salam dulu. Mulianya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan duk sambut maulid Nabi berpuluh tahun dah duk tak reti-reti lagi. Nak ikut Nabi dari segi bagi salam aja pun tak boleh nak ikut lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan orang sombong itu, dia kira mau orang menyempurnakan hajat dia. Dia tak pernah peduli ke hajat orang. Orang kena entertain dia. Orang kena fulfill kehendak dia. Orang mesti kena comply dengan syarat-syarat dia. Dia tak akan buat ke orang. Dan selalu kita sebut hadis Nabi kata apa? Da' yadaka ala sadrik fama ahbabtahu li ghairik fa'ahibbahu li nafsik. Tak tangan hang di atas dada hang. Tanya diri hang, apa yang hang suka orang buat dekat hang? Hang buat dekat orang. Macam tu punya Islam aja. Tanya kita. Aku mau orang buat apa kat aku? Aku mau orang hormat aku. Hang kena hormat orang. Hang mau apa orang buat kat diri kan? Hang mau orang sayang hang. Hang kena sayang orang. Nabi ajak macam tu, simple aja. Nabi kata da' yadaka ala sadrik. Letak tangan atas dada hang. Tanya diri hang sendiri. Fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Apa yang hang mau orang buat kat hang buat kat orang benda tu. Automatik orang akan buat kat hang benda tu. Hang hormat orang 10 kali orang akan hormat hang. Dia macam tu. Ini Islam punya ajaran. Begitu keadaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata setengah daripadanya seperti marah ia ditegur orang. Ini lagi satu sombong. Apa dia? Dia tak boleh orang tegur dia. Dia tak boleh dikritik. Seolah-olah dia ni satu orang yang tidak mungkin buat salah. Seolah-olahnya dia ni maksum. Sampai tak boleh siapa tegur, tak boleh siapa kata dia salah. Sebaliknya dia betul ya orang lain salah. Sombong. Mungkinkah tuan-tuan kita tak buat salah langsung? Tak mungkin. Mesti ada salah.
Orang mehabak kat kita, elok-elok, kata kita salah, terima kasih dekat dia. Dan kawan abang pun bagi kena cara lah. SMS ke apa zaman lah, dengan kemudahan teknologi tu ada SMS. Dia baca-baca, betul ke aku kata lagu ni? Jawab balik terima kasih di atas ilmu. Cantik tuan. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan biar orang menerima tegurnya sahaja, dia yang boleh tegur orang, boleh kritik orang, boleh perbetul orang, orang lain tak boleh buat apa kat dia. Dia always right bila pun betul. Dan seperti satu orang mengajak orang sahaja dan tak mau diajak orang. Oh, dia kira tok guru besar, dia pergi mengajak orang ya. Tak pernah sekali dia pergi duduk dalam majlis orang lain mengajak. Tak mau macam tu tuan-tuan. Kita ada ruang yang kosong dalam diri kita, ada bidang yang kita tak cover. Sama-sama orang yang ada ilmu ni, dia kata dia komplement di antara satu sama lain, lengkap melengkapi. Satu orang guru dia mungkin handal dalam bab hukum fiqh, tapi dia ada slack dalam hadis Nabi. Satu orang guru dia handal dalam hadis Nabi, dia ada kurang dari segi fiqh. Satu guru dia tajwid, ini makanan dia hari-hari, tapi fiqh dan hadis banyak benda yang dia tak faham. Nak jadi satu orang manusia yang semua bidang dia kuasai, hampir mustahil. Maka perlunya kita ni ada masa pi attend orang punya majlis, duduk dengar. Dalam 1.5 jam dia mengajar, kadang-kadang lebih daripada 20 benda hak dia sebut, kita pun tak tahu. Kita dengar-dengar, kerut kening, tulis sikit, balik cek balik. Oh betul, kata rupanya aku tak jumpa lagi benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata seperti satu orang yang menuntut dia menang sahaja dalam pertengkaran, dan jikalau orang lain di dalam hak sekalipun dia nak menang, bertengkar nak menang, walaupun kawan tu betul, dia tahu hati kecil dia kata kawan tu betul, tang dia nak menang. Tak bagus macam tu. Itu menunjukkan ada sombong. Maka semua itu adalah misal orang yang membesarkan diri dan sombong. Masalah dia kata besar diri sikit tak dapat masuk syurga sama dengan orang-orang yang masuk syurga, melainkan kena seksa dahulu. Sikit aja terlintah besar diri, tak masuk syurga awal maksud dia. Dia selesai dosa dulu, lepas baru hampir masuk syurga. Sekadar dosanya besar mana, maka diselesaikan dosa itu dulu. Bermula dalilnya adalah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga satu orang yang dalam hati dia ada besar zarah daripada sombong dan besar diri, melainkan selepas dia azab sekadar dosanya itu. Sama macam hadis tadi. Dan sabda Nabi lagi, wala yadkhulun nar, yakni man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman, dan tidak masuk neraka dengan kekal bagi orang yang dalam hati dia ada besar zarah daripada iman. Ada iman sikit pun, satu hari, sooner or later, orang putih kata, cepat atau lambat dia akan pergi ke syurga kalau dia mati sebagai orang Islam yang ada sikit iman dalam hati dia. Masalah dia kata besar diri itu ada 3 bahagi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya yang dikatakan 3 bahagi itu ialah, satu, besar diri ke atas Allah. Satu, sombong dia ni kepada siapa? Kepada Tuhan dia sombong. Satu. Yang kedua, besar diri ke atas Rasul. Dia sombong dengan siapa? Dia sombong dengan Nabi. 2. Dan yang ketiganya, sombong ke atas sekalian makhluk. 3 macam sombong. Kerana telah dijadikan manusia itu sangat zalim ke atas dirinya. Kan dalam Quran Tuhan kata apa? Innahu kana zaluman jahula. Kan dalam ayat pasal amanah tu, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Ayat tu last sekali Tuhan kata innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya yang kata manusia ni zalim,
dan juga jahil. Zalim maksud dia apa? Dia tahu benda tu dosa, dia tahu kalau dia buat dia berdosa, dia tahu kalau dia berdosa dia masuk neraka, dia buat juga. Dia zalim diri dia. Yang kata jahil ni apa dia? Jahil ni dia tahu kata benda tu kalau dia terima jadi satu amanah atas belakang dia. Kalau dia tak boleh tunai amanah tu, dia jadi salah. Jahil dia tentang hakikat amanah itu, dia pergi berebut nak ambil amanah tu. Maka manusia itu zaluman jahula, zalim dan jahil, Tuhan kata. Lagi sangat-sangat jahil dia dengan ma'rifah akan Tuhannya, maka jadilah ia ada kala besar diri dia dengan makhluk Allah, ada kalanya besar diri dia dengan Allah, Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Kadang-kadang dia pergi jadi lagu tu, terang-terang dia buat jahil dengan Tuhan. Dia kata apa? Dia kata betul, dia kata perintah potong tangan ni dalam Quran, cuma dia kata masalahnya la ni tak sesuai. Dia kata la ilaha illallah. Tu jahil dengan siapa tu? Dengan Allah. Dia mengaku kata dalam Quran betul. Dia kata saya pun baca Quran, jangan duk ingat saya tak baca Quran. Saya pun jumpa ayat yang kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki pencuri perempuan potong tangan mereka. Saya pun jumpa ayat tu, saya pun baca makna dia, saya pun faham. Cuma dia kata la ni tak sesuai. Dia kata Masya Allah, kita dengar dia sombong dengan siapa? Dengan Allah. Tak setuju pun duk diam-diam. Tabik di mulut, jahanam. Hak diam-diam ni berdosa tak? Berdosa, tapi tak teruk dengan hak duk bercakap ni. Oh. Tu orang kata tuan-tuan, kita ni kalau tak apa cerdik, duk diam-diam. Orang tu seriau kat kita. Kita duk diam dengan kita letak janggut satu macam ya kemai. Kita diam. Oi, orang takut. Dia ni nampak berilmu, nampak gerun. Cakap-cakap, oi patah bodoh. Dia kata, habis. Baik hantu saya cakap, hantu dendam. Bercakap orang tahu, cerdik bodoh orang tahu, bila bercakap orang tahu dah. Dah takat tu aja kata kita duk ingat kot. Lagi baik duk diam-diam, orang cuak kat kita. Cuak dia ni seriau tengok dia kata. Biar dia seriau tak apa, daripada dia tahu kebodoh kita ni. Bila dia bercakap lagu tadi tu, bodoh. Pasal apa bodoh? Pasal bukan ajak orang lawan, ajak Tuhan lawan. Oi, bodoh lah. Hang tak akan menang punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata qala faqala lahu rajul innahu yu'jibuni an yakuna thawbi hasanan wa na'li hasanah. Kata Abdullah, apabila didengar oleh satu sahabat laki-laki sabda Nabi itu, maka dia pun datang muskil pada dirinya, kerana dia suka pakai elok-elok. Bila Nabi sebut dalam hadis tadi, dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW sebut, siapa yang dalam hati dia ada besar zarah daripada sombong, dia akan pergi ke neraka. Dia bila dengar lagu tu, dia suka pakai elok-elok. Ada orang jenis macam ni, dia nak tidur bumbuh minyak rambut, sikat-sikat baru tidur. Ni pun satu penyakit. Orang minyak rambut ni pakai waktu nak keluar pergi kerja esok ni. Dah dia nak tidur, lagu duk penaik rambut, remeh, buah minyak rambut, upang elok-elok apa semua. Bini abang nak pergi mana? Nak tidur. Dia kacau. Yang ni dia kemas sampai lagu mana apa tak tahu. Tengok tepatlah nak kemas ni. Sahabat Nabi ni dia jadi macam mana? Dia jenis satu orang yang suka pakai elok. Ada orang macam ni, dia setakat dia pakai elok tak apa, dia rimeh bila tengok orang pakai tak elok. Ada. Dia jenis kemas. Dia kalau pakai baju, kalau tangan panjang tak pernah lipat, memang butangnya. Dia jenis kemas macam tu. Bila dia tengok satu orang main pakai baju tangan panjang lipat sampai siku, baju lepas keluar. Baju bukan potong sama, potong serong tapi lepas keluar, dia rimeh. Dia rimeh. Padahal kawan tu nak pakai lagu, nak biar pikat dia lah, janji dia tutup aurat sudah lah. Tapi tak, kerana dia jenis kemas ni, dia tak boleh tengok orang macam tu. Sekali lagi dia nanti pergi tegur, baju masuk dalam dia kata. Kawan tu tanya dia, boleh hang siapa nak suruh aku baju buah dalam buah luar, hang siapa? Dia tanya, kacau je jadi gaduh. Dia jenis kemas. Sahabat Nabi ni, apabila Nabi kata orang kalau dalam hati dia ada sikit rasa sombong, la yadkhulud
la yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga, dia susah hati. Aku suka duk pakai kemas, pakai elok ni, tahkah ini dia anggap sombong? Itu yang main dalam hati dia. Maka barangkali adakah memakai bagus itu termasuk di dalam besar diri? Dia duk ingat itu. Salah ke aku jenis duk pakai elok ni? Lalu berkata laki-laki itu baginya, ya Rasulullah, bahawasanya aku suka akan diri aku ni memakai kain yang elok-elok. Dia kata, aku, ya Rasulullah, saya suka pakai elok. Dia kata, dan cerpu hamba pun elok. Cerpu ni bukan gerpu, cerpu ni kasut. Aku suka pakai kasut aku pun jenis elok. Dia jenis kemas, jenis orang jenis kemas. Salah ke saya ni? Saya baju saya suka pakai bagi elok. Kalau butang ni, kalau jenis kemeja ada butang kot tepi ni, dia tak akan biar duk terbuka tu, dia akan kancin masuk mai. Tentu bisa tengok. Bisa tengok apa? Semua ada baju tu dah mah. Kan? Baju kemeja ni, tang ni dia ada butang pula kat atas dada ni. Habuan nak kancin ni, nak bagi nampak kemas tu. Dia jenis kemas, dia pakai baju bini aja pergi pasar tani aja pun dia pakai baju tu ni, kancing-kancing ni semua masuk ni kot tepi ni. Dia jenis kemas, dia pergi pasar tani, dia jumpa dengan kawan hak jenis tak buh kancing tu, duk buka collar begitu, ni butang duk biar saja. Dia tengok tu dia rimah. Dia kata, baik hang teteh buang butang tu, kalau tahu dia jadi lagu tu. Ya Allahu Akbar. Tak tuan-tuan, ni contoh dia ada buat ni, ada tak ada dalam masyarakat? Ada tuan-tuan, hak jenis macam ni. Dia kemas tu bagus, tapi sampai hang tak boleh tengok orang lain tak kemas tu, tak boleh lah. Hang nanti kena darah tinggi kalau hang sifat macam tu. Kita ni kalau perfectionist, kalau satu orang yang perfect, yang mau semua sempurna, cepat kena darah tinggi. Pasal apa? Pasal kita duduk di kalangan orang yang tak perfect. Jadi kita nanti tension, tengok dia ni kita tak puas hati, tengok dia ni tak kemas, dia darah duk naik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat Nabi ni dia pergi mengadu dekat Nabi, saya suka pakai elok-elok, kasut saya suka elok-elok, adakah terbilang saya ni orang yang besar diri? Nak tanya yang tu, adakah saya yang duk pakai elok-elok, kasut elok-elok, adakah saya ni sombong? Dia pergi tanya Nabi. Bila didengar Nabi SAW pertanyaan yang demikian itu, sabda Nabi SAW, qala innallaha yuhibbul jamal walakin al-kibru man battara al-haq wa ghamasa an-nas. Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala suka kepada yang cantik. Nabi kata hang duk pakai elok ni cantik. Nabi kata pasal apa? Allah suka macam ni. Allah suka orang yang sentiasa kemas. Allah suka. Nabi kata kat dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada elok dan bersih, tetapi tidak suka Allah akan membesar diri. Nabi kata hang pakai elok tu tak apa, cuma jaga hati hang, bila pakai macam tu jangan rasa sombong. Hang nak buat rumah elok, buatlah, jangan sombong. Hang nak pakai kereta elok, pakailah, jangan sombong. Pakaian hang nak elok, tak apa, eloklah, jangan sombong. Nak kena jaga. Pasal apa? Pasal keelokan ni dia nanti mai sekali package dengan sombong. Kadang-kadang tuan-tuan, kita duk mai, duk buat ibadat, duk sembahyang ni, memang niat kita nak ikhlas, tapi dia mai habis sembahyang sunat bang, dia 2 rakaat lagu pergi duk buat sunat apa lagi. Kita tak cadang pun nak sombong, tapi masa buat tu dia satu anak panah mai cuk betul. Orang duk tengok hang kemahan mayang banyak. Dia mai benda tu. Cuk dia pacak masuk. Hang kemahan perasan nu Pak Ji hak tepi dinding duk tengok hang. Dia ni pun lagu tengah sembahyang lagu relin pula. Tengok sungguh boleh lah. Manusia tuan-tuan, nak kata apa? Manusia terdedah kepada keadaan-keadaan. Itu poin-poin yang menjadi kelemahan kita yang iblis syaitan tahu. Dia tak lepas kita punya. So Nabi pesan, nak pakai elok, nak apa, jalan, tak ada masalah, tapi jaga jangan sombong. Kalau dia main macam tu, astagfirullahalazim, potong balik. Astagfirullahalazim, ni syaitan nak kacau aku tak mau benda ni semua. Baik, bermula membesar diri itu ialah orang yang tak mau menerima hak ataupun kebenaran. Itu Nabi kata, sebenarnya sombong tu apa dia? Kebenaran dia tak mau. Kebenaran dia apa dia? Al-haqqu
min rabbik. Kebenaran itu hak mai pada Tuhan. Hak mai pada Tuhan apa dia? Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni kalau tolak, itulah sombong. Itu Nabi nak abang. Dan lagi satu yang dikatakan sombong itu ialah apabila memandang leceh akan orang-orang. Kita pandang orang rendah, kita sudah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk besar diri ke atas Allah, kemudian besar diri ke atas manusia, kemudian besar diri. Besar diri itu tertentu sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nah, lepas ni insya-Allah kita sambung nanti. Tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan? Sedar tak sedar kita menghampiri Ramadan dah ni. Itu yang kata masa duk jalan dia macam tu. Sedar tak sedar sekarang bulan 4, bulan April. Kita punya kuliah ada Mei, Jun, Julai dan kata dah. Saya ingat Julai dan kata dan. Ramadan dah around the corner. Dekat dah. Saya ingat ujung Syaban kot. Kalau ada pun saya ingat hari ini kuliah, esok lusa puasa, dia macam tu. Jadi paling kuat kita ada 3 kuliah lagi kalau tak ada arai melentang. 3 atau 2 kuliah saja lagi. Tuan-tuan, kita bahas macam baru je sembahyang tarawih, dia nak main pula tarawih ni. Bab tarawih tu tak apa. Bab kita dengan kubur kau duduk dekat, yang ni yang masalah kita. Kita dengan kubur ni dia makin duduk dekat, makin duduk dekat. Yang ni masalah kita, takut kau tak cukup bekal nak bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan diri saya kepada tuan-tuan semua, tambahlah mana-mana ruang yang ada, tambah. Silat-silat perbetul, minta keredaan Allah. Dapat yang tu, kita dapat kebaikan lebih daripada dunia dan isinya. Yang tu aja, mengaji tak ada lain, tu aja. Matlamat mengaji. Nak perbetul mana-mana silap dengan nak menambah kepahaman tentang agama kita sendiri. Kalau Allah bantu kita, kita orang yang beruntung. Nah, insya-Allah. Dan lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk fi husnil khuluq. Tajuk besar dia tentang akhlak yang elok ataupun akhlak yang baik, dan tajuk itu membawa kepada akhir juzuk 12 yang kita baca. So lebih kurang ada dalam 10 muka surat aja lagi. Sama ada 10 muka surat ni habis dulu ataupun masa puasa mai dulu. Dia macam servis kereta juga. Hak mana mai dulu, dia kata. Mileage mai dulu ke ataupun tempoh masa 3 bulan mai dulu, dia tengok tu. Kalau sekiranya kitab ni habis dulu, kita cuti awal. Pasal apa nak start tajuk baru pun nak sambung pula lepas raya, lepas apa tu, lebih baik kita cuti awal. Kalau tidak pun, kalau kita buat baca lagu lambat-lambat lagu tu, elok-elok habis kitab, elok-elok dengan dia main puasa. Jadi kita tengok macam mana nak. Dia bukan susah. Kalau nak pergi habis lambat, mukadimah panjang sikit, habis lambat lah. Kalau rasa lagu nak habis cepat, mukadimah bagi pendek, baca pun lompat-lompat. Kita kata, okey tuan-tuan, yang ni dia ulang hak tadi, kita tengok muka sebelah, cepat. Dan dua-dua tu taktik yang saya biasa pakai. Dua-dua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.